Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isma'atin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila arwahi abina ummatina wa ma'awah anbiya wal awliya wa syuhada wa salihin wa sidikin wa ila syairin malaikati muqarrabin wal ghaib, ibu bapa kita, isteri, suami, anak-anak kita, cucu kita, keturunan-keturunan kita, nenek moyang kita semua, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ahli kubur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-mukasyafa ghaibul lil fuqara ila syiratil mustaqim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Sadaqallah. Fafahamna Sulaimana kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nur jadi sifatullah, sifat menjadi kalam Allah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah SAW sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpahan kurniaan rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Nikmat ihsan maknanya diberi kita keyakinan dari sisi Allah. Kita hidup ni kita nyata jelas melihat Allah, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hakul yakin, ihsan. Dan kita meyakini benar-benar bahawa Allah lah yang mengurus kehidupan kita ini. Itu ihsan. Lalu kurniaan Allah yang besar, iaitu hidup yang diberikan kepada kita. Kita memahami hidup ni adalah penceritaan dan kisah-kisah yang Allah nak nyatakan dirinya. Bukan hidup ni kisah kita, bukan. Kisah-kisah Nabi yang dalam Quran tu, kisah Fir'aun tu, kisah Namrud tu, kisah Qarun tu, kisah Iblis tu, kisah 124,000 Nabi-Nabi. Semua kisah tu start daripada Nur Muhammad sampai habis penutup dan masuk surga neraka semua selesai semua. Begitulah. Semua nak kisahkan tentang Esa. Satu Esa. Dia. Cerita dia. Bila kita dipahamkan, dibagi faham oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kita akan faham tentang agama. Kalau ini kita tak faham, maka kita tak akan faham agama. Banyak-banyak pun ilmu yang kita tuntut, kita tak akan faham. Jalan cerita tu kita tak tahu. Tujuannya adalah mengesakan Allah. Tapi kita tak tahu jalan cerita tu. Kita rasa kita yang beramal, kita rasa kita yang puasa, kita rasa kita yang sedekah, kita rasa kita yang buat baik. Itu semua kita ngaku-ngaku kita. Padahal siapa yang memberikan kuasa, kudrat, kehendak untuk kita boleh melakukan itu semua. Hidup yang dibagi pada kita pun tu kan cerita dia. Jadi gitulah. Bila kita ni tertinggal, kefahaman ni kita tinggalkan, mengenal diri, mengenal Allah, itu yang pertama ilmu yang sejati,
Ilmu yang mula-mula Allah Ta'ala hendak kita faham adalah ingin aku dikenali. Maka tu aku ciptakan Nur Muhammad supaya aku ingin aku dikenali. Maka kita harus kenal dulu. Kenal. Fitrah kita harus kenal. Sebab di alam roh dulu kita dah kenal. Di alam roh dulu kita dah kenal. Sentiasa roh kita ni memandang Allah tanpa terkedip mata. Sebab tak ada yang lebih sedap dan lebih nikmat melainkan memandang wajah Allah. Jadi roh kita, fitrah kita, roh kita dulu 4,000 tahun dah kenal Allah dan sentiasa memandang kepada Allah. Hingga lebur, asyik di situ. Tapi bila dah masuk kita ke dalam rahim ibu kita 4 bulan, masuk roh dalam kandungan ibu kita, kita terzaid, besar, kita lupa nak cari balik. Nak kenal balik yang tempat yang paling sedap tu. Jadi kita tertipu dengan sedap-sedap yang percikkan di dunia ni. Hanya seperti sebutir pasir punya nikmat yang Allah taburkan sekalian nikmat dekat bumi. Itu yang kita tergila-gila. Kita jadi gelap tak nampak Allah SWT. Sebabnya punca keakuan diri kita menyebabkan kita terkejar sana, terkejar sini, tak puas juga. Fir'aun tu berapa banyak buat tu, tak cukup juga. Qarun tu tadi sampai terimpak dengan harta di sini, tak puas juga, tak cukup juga. Jadi yang cukup ni macam mana? Yang cukup dia bila kita kenal Tuhan, kenal diri kita, kenal Allah, maka Allah perkenalkan diri Allah kepada kita, maka kita akan fahamlah apa ala tujuan kita. Ala tujuan kita adalah kita menyerahkan balik kehidupan ni kepada Allah dengan kalimah La ilaha illallah. Kita tak memiliki apa-apa pun. La. Pakaian kita la. Daripada zaman Nabi Adam sampai 124,000 Nabi hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap pakai la ilaha illallah. Apa tu la? Itu yang kita tak berdasiasat. Bila kita tak berdasiasat la ilaha illallah, kita hanya sebut, kita tak faham isi dia tu. Di sebalik apa ni, isi di sebalik apa yang tersirat di sebalik sebutan la ilaha illallah tu harus kita faham. Kerana betul kalau kita sebut yang tadi, di situlah hala tujuan kita dihidupkan. Untuk menyatakan Allah tu yang ada. Bukan kita ni ada, kita ni la tak ada. La hayyun, tidak ada hidupku, melainkan hidup engkau ya Allah. Jadi apapun kehidupan kita adalah menyatakan kehidupan Allah yang Maha. Bila kita meyakini ini dengan hakul yakin, Allah tambahkan lagi keyakinan. Teman-teman kan ni. Sorry. Jadi kita akan lihat nanti satu persatu semua makhluk Allah yang kita nampak, semuanya menceritakan tentang Allah. Menceritakan semuanya untuk kembali kepada Allah, untuk menyatakan Allah. Apa pun sekalian alam yang kita lihat nanti. Tapi kalau kita tak kenal diri, tak kenal Allah, macam mana kita nak nampak ini semua adalah ciptaan Allah? Maka kita akan serabut, ini ada kuasa, itu ada kuasa. Kita nampak macam-macam semua ada kuasa. Kita tak nampak semua kuasa tu daripada Allah. Kursiyus sama wajib. Allah yang memberi kursi kerajaan kepada setiap sesuatu yang diciptakan. Takut itu. Kuman COVID tu takut, tak pernah tengok pun kuman tu, tapi takut ke main. Itu mengaji Allah tak takut je. Allah tak ditakut dia. Tetapi kuman COVID tu cukup takut. Hingga kan kesan dia punya kita ni masalah besar kita. Punya dah tak ada kuman tu pun, kita nak pakai topeng lagi. Menghadap Allah pakai topeng. Topeng itu sifat orang munafik, topeng. Masih lagi takut dengan makhluk Allah tu. Dulu memang dia takut-takutkan. Terbawa-bawa penakut tu tadi. Sampai kan datang masjid tak pakai topeng, ambil tu belakang. Ya Allah. Engkau tu tak kenal diri, tak kenal Allah tu lagi masalah besar tu. Ini masalah kecil pun tak boleh selesai. Membohong. Hidup tu dalam membohong. Sebab apa? Bercampur dengan orang pembohong.
Ikut sistem orang pembohong. Tu sistem yang kita pakai sekarang ni, sistem orang pembohong. Siapa sistem orang pembohong? Allah bagi tahu. Itu pembohong besar tu siapa? Anak murid Dajjal tu, orang Yahudi. Itu pembohong besar. Rasulullah kata, jangan kau meeting dengan dia. Jangan kau meeting pun tak boleh, ajak meeting pun tak boleh dengan orang. Ini bukan meeting, ikut dia punya cara. Berat sangat. Nabi kata meeting pun jangan. Mesyuarat dengan orang Yahudi pun jangan. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala kata Yahudi Nasrani, dia takkan senang tengok engkau Islam. Sifat dia Allah bagi begitu. Dan kau pergi ikut sistem dia, berat sangat. Lepas tu kata bagus lah tu. Kita lebih percaya sistem. Sistem yang Allah bagi kau tak percaya pun percaya sistem. Ya Allah. Masukkan dalam rumah kita pula sistem-sistem tu tadi. Sistem riba. Sistem apa ni? Sistem perubatan. Perubatan itu bukan perubatan batu sauda, madu lebah, herba-herba yang terjadi. Itu yang Rasulullah suruh, Allah suruh. Al-Quran tu ubat penyembuh penyakit. Wa nunazzilu minal Quran syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Berapa orang yang sakit sekarang ni? Sakit ni nampak hospital, nampak klinik dulu. Allah tak nampak. Quran dia tak rujuk dulu. Nampak? Tetapi kita hidup macam tenang je. Kita tak ada. Padahal kita masalah besar dengan Allah. Kita masalah besar dengan Allah Ta'ala. Sebab kita dah tak ikut sistem Allah. Tapi ihdinas siratal mustaqim. Suara best. Waktu Taranum minta jalan yang lurus dan ditunjukkan jalan lurus, tak ikut jalan lurus. Berat betul lah. Kau main-main dengan Allah ke? Main sampai bila nak betul-betul dengan Allah? Kau masuk dalam kubur, kau main-main nanti. Nak tunggu masuk dalam kubur? Kau nak serius lah? Hidup aku balik ya Allah. Kau nak serius, aku nak hidup nanti serius aku ya Allah. Aku betul-betul dengan kau, aku serius ya Allah. Mana boleh dah masuk dalam kubur? Macam-macam peringatan Allah bagi. Kau buat tak tahu, buat dek lalai lengah. Kau boleh kata pula ya Allah hidupkan aku balik. Yang bohong lah. Sudah-sudah lah tu. Sudah-sudah. Berhentilah daripada menjadi sifat pembohong. Munafik. Menipu Allah Ta'ala, menipu manusia. Seolah-olah kau dah sempurna hidup kau. Amalan kau dah bagus. Padahal engkau masih lagi buta dengan Allah. Buta. Kau cakap ihdinas siratal mustaqim. Kau cakap dengan siapa tu dalam solat? Apa itu ihdinas siratal mustaqim? Tak kau kaji, kau sebut dia minta jalan lurus, lepas tu kau biarkan dia. Kau nak jalan macam mana kau pun tak tahu macam mana jalan lurus. Jalan lurus tu buangkan keakuan di diri. Kehidupan kau adalah kehidupan Allah, bukan kehidupan kau. Engkau sekarang rasa engkau yang boleh bergerak, engkau yang boleh nak buat apa-apa, engkau ada ilmu, engkau sombong. Hidup kau hidup penuh dengan sombong. Tapi kau tak rasa kau sombong. Sebab apa? Sebab keakuan diri kau dah terlampau. Kau biarkan lama-lama diangkat. Hingga kau rasa diri kau Tuhan pula. Engkau boleh jaga diri kau. Kau ada kuasa kau. Oh ya Allah. Sebab tak mengaji kenal Allah. Dan dibagi tahu pun kita buat tak tahu. Kita kata orang yang belajar ilmu ni, ini berat-beratkan lah. Kita dah buat solat 5 waktu, kita dah puasa, kita zakat, sudah. Ya Allah. Apa yang sudah? Kau ingat agama ni engkau yang ciptakan ke? Tak. Allah yang menciptakan agama ni untuk selamatkan kita. Sebab Allah jadikan manusia, Allah tahu macam mana nak reda, nak tenangkan manusia. Allah yang tahu bagi sistem tu. Bukan kau sendiri ikut kepala kau sistem kau. Sistem pertama Allah Ta'ala kata kau harus kenal kau harus kenal aku yang pertama. Dan kau lakukan ibadah. Jangan pula si Haji kata jangan buat ibadah dulu, kita kenal Allah dulu. Tak payah buat. Bukan maksud saya kalau dah ibadah terus, tapi cari kenal diri, kenal Allah.
Jangan keraskan hati kita. Kita dah rasa amalan kita dah banyak. Aku dah 50 tahun nak suruh kenal Allah. Aku dah kenal Allah dah. Lah. Kau sebut nama Allah, bukan kenal. Kau tertipu tu. Bila cakap tadi Maliki Yaumiddin, kau tak faham. Maliki Yaumiddin, nanti Allah menguasai hari pembalasan nanti kat pada mahsyar. La haula wala quwwata illa billah. Salah faham tu tafsir. Salah kita mengolahkan. Kita salah berdasiasat tu. Kita kena jumpa orang arif billah, ahli Allah yang tahu menafsirkan apa tu Maliki Yaumiddin. Dia yang menguasai setiap hari-hari, saat-saat semua di bawah kekuasaan Allah. Hingga kan nafas kita naik, dia naikkan, turun-turun, berhenti-berhenti. Dia blok mati-mati kita. Dia nak hidupkan balik, dia hidupkan balik. Itu saya cakap tadi Maliki Yaumiddin. Baru bergetar kita sebut. Nampak Allah sentiasa memegang nyawa kita tu dia bila-bila dia. Nyawa semua yang dijadikan, semua berada di tangan kekuasaan Allah. Maliki Yaumiddin. Baru terasa kita sebut Maliki Yaumiddin. Terasa. Nampak semua makhluk tak ada kuasa semua. Semua di kuasaan Malik. Baru kita nampak kehidupan ni semua disusun oleh Allah. Tak ada makhluk pun ada kuasa. Baik malaikat, baik iblis, semua tak ada kuasa. Melainkan kita nampak dia berkuasa tu adalah kuasa daripada Allah. Kalau Allah stopkan dia, berhenti, tak boleh cakap apa. Itu yang kita dikatakan tadi. Kita nak berkehidupan yang begini, Rasulullah bawa. Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sampaikan Allah Ta'ala kata, kalau engkau nak dicintai oleh aku, engkau harus ikut jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Apa jejak langkah Nabi Muhammad SAW? Banyak orang boleh baca, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah berfirman, barang siapa ingin dicintai oleh Allah, ikuti jejak langkah Nabi Muhammad. Jejak langkah mana-mana? Ceritakan. Dia sampai habis, jelaskan. Jejak langkah yang macam mana kita ikut Nabi Muhammad SAW? Pakaian dia apa jenis sebenarnya? Ibu dia tu tadi yang kita nak ikut jejak langkah Nabi Muhammad SAW, dia tak ada keakuan diri. Itu nombor satu yang harus kena ikut. Yang nombor satu tak ikut, yang lain-lain tak kuat lah kita. Dia yang kuat dia Allah suruh. Nabi Muhammad sifatnya adalah tak ada keakuan diri. Dia dah tak ada lah. Yang ada hanya Allah. Wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah. Bukan engkau Muhammad yang hidup aku. Bukan engkau yang melihat Muhammad aku. Bukan engkau yang melontar Muhammad aku. Bukan engkau yang berkata-kata Muhammad aku. Dia dah terbiasa dengar Allah berkata begitu sampai dia tak ada rasa keakuan diri. Maka tu dia pegang la ilaha illallah, barulah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah kita tak beres, kita nak bawa Muhammad macam mana? Jadi terumbang ambing lah. Kita jalan, tujuan ke mana tak tahu. Nak ke Perak, Bidur ke, nak ke mana ke, kita tak tahu. Kita jalan, mana jumpa jalan je. Mana nak pergi? Nak pergi kita ke mana? Tak tahu kita nak ke mana. Tu tadi. Ke syurga. Balik-balik syurga, balik-balik syurga. Bukan kata syurga tak ada. Allah suruh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni datang daripada mana? Pulang ke mana? Menunjukkan kita tak pernah ada, yang ada hanya Allah. Itu yang harus kita fahami. Kita duduk dalam majlis ni tak mau cerita lain. Cerita mengesahkan Allah seperti mana Allah mengesahkan dirinya sendiri. Kita apa bidang pun kita ceburi, mekanik. Apa lagi? Bidang pertanian, bidang kita nelayan, apa saja, astronomi, sains, matematik, geografi, apa pun bidang, semua tu adalah cabang daripada ilmu Allah. Halanya mengesahkan Allah. Kalau mekanik nampak besi siapa jadikan? Nampak Allah lah.
Kan? Tu tadi. Ilmu suara burung. Merdu burung tu suara tu daripada mana? Merdu suara Nabi Daud, percikkan Nabi Daud. Nabi Daud dapat suara merdu daripada mana? Percikkan suara merdu Allah. Jadi untuk apa? Untuk mengesahkan apa? Untuk mengesahkan Allah. Jangan burung tu sedap burung, bukan sedap burung tu punya suara. Yang bagi suara kat burung tu siapa? Jadi bila datang suara tu sedap, engkau lagi sedap ya Allah. Suara engkau lagi best ya Allah. Gitu tauhid. Ini tidak berhenti kat suara burung tu je. Main ambil markah. Oh, burung ni ni menang, ni nombor 1. Oh, pandai. Tapi tak pandai untuk mengesahkan suara tu datang daripada mana. Tu saya cakap. Apa pun bidang posisi yang Allah bagi semuanya bagus kalau kita bawakan mengesahkan kepada Allah. Kalau posisi tu bagus tapi kau tak mengesahkan Allah, tetap kau tak bagus. Sebab engkau dah mensyirikkan. Kau tak mengesahkan Allah hidup ni. Kau masak, oh sedap. Orang puji kau masak sedap. Engkau pun rasa bangga. Kau tak cakap dengan orang yang bagi sedap Allah. Tadi aku masak, ikhlas, kasih sayang, bersih. Supaya kau makan nanti dapat cahaya iman, mengesahkan Allah, tak mensekutukan Allah. Itu tadi. Jadi hidup kita akan bahagia. Di dunia lagi, ya Majid, di dunia lagi kita bahagia Majid. Sebab apa kita bahagia? Kita tahu dah. Di dunia ni kita berkehidupan dengan Allah. Bukan kita yang hidup, tapi berkehidupan dengan Allah. Kita nak mengajar manusia kenal Allah, tak boleh dengan mulut. Kita mengajar dengan kita sendiri, tidak ada rasa keakuan diri. Itu kalau nak mengajar supaya orang kenal diri, kenal Allah. Kitanya sendiri membawa watak tidak. Nabi-Nabi bawa watak tidak ada. Baru dia boleh ajar sahabat-sahabat dia. Sebab sahabat nyata jelas Muhammad tak ada. Tak ada keakuan diri ni Muhammad. Kita masih nampak fulus, nampak ganjaran, nampak kedudukan ni. Nampak apa lagi? Pangkat macam-macam kita fikir. Kita punya keakuan ni. Apa ni aku mengajar 300. Ni kau mengajar 500. Jauh sikit, majlis besar lagi, Isra Mi'raj tak tinggi sikit, orang ramai, bayar lebih sikit lagi. Mentaliti kita. Itu tadi. Allah tahulah. Tak, aku tak ada otak, aku tak ada, tapi dia bagi aku ambil. Tu. Kita tak boleh gitu. Bila kita dah terbiasa ambil, dia dah jadi lemak orang kata. Jadi bila biasa tiap-tiap minggu kita ceramah, dia bagi satu hari dia terlupa kan. Dia terlupa apa ni tu. Kosong je. Apanya minggu depan dia bagi 2 envelope, terlupa lah. Terlupa. Ni 2. Dia punya show dia. Nampak sangat kan. Tapi kalau orang yang dia kau bagi ke dia tak bagi pun dia tak ada hal lah. Itu bukan hal tujuan dia. Dia bagi, kau bagi dia pun dia ambil, dia bagi orang lain nanti. Dia fikir bukan untuk dia fikir nanti dia akan. Dia tak ada harap apa-apa yang berlaku. Berapa lah saya panggil awak ni datang 1 jam berapa baru dia bagi dah. PA saya awak kontak. Malu nak sebut PA. Pakai PA lah PA dia uruskan. Ini yang berlaku dalam ini. Jadi kita dapat ilmu yang daripada Allah. Ilmu-ilmu yang mana? Yang orang-orang itu tadi bersifat keakuan diri, menyampaikan ilmu bagi kepada kita. Jadi halwa telinga ni, bukan jadi makanan rohani, santapan rohani. Minta maaf juga. Tak berkesan rohani kita bila orang-orang yang bercakap kerana ada imbalan. Tapi kalau orang bercakap betul-betul kerana dia nak macam Rasulullah, dia nak kita dapat Allah Ta'ala. Sahabat-sahabat mesti dapat Allah Ta'ala. Dia tak ada. Dapat Allah Ta'ala baru Rasulullah lega. Kita tak. Kita
Kita sendiri ada sesuatu yang kita sembunyikan, padahal Allah tu tahu. Kita nampak nikmat tu, nikmat yang sisa-sisa, kita tak dapat yang empunya nikmat tu. Rugi kita. Di dunia kita tak berkehidupan dengan Allah, nanti masuk dalam kubur, kat dunia kau kehidupan dengan apa? Harta, wanita, kedudukan, pangkat,